Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita memanjangkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diizinkan balik untuk kuliah. Dekat sebulan kita tak berkuliah. Kita bimbang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau tiga hari tak ada ilmu, tak belajar, gelap hati. Jadi kalau 3 hari kita tak pergi belajar, maksud 3 hari, kalau dalam seminggu kita ada 7 hari katalah hari Ahad, hari Senin, hari Selasa baru ada kelas. Kemudian makna tak sampai 3 hari lah. Lepas 2 hari ada kelas. Kemudian hari Rabu, hari Khamis kita dah ada kuliah baca Yasin kan. Jadi kemudian Jumaat, Sabtu. Jadi Ahad dah ada kuliah. Kalau Ahad tu ada kuliah, maknanya tak matilah hati kita, tak gelaplah hati kita. Jadi kalau boleh kita programkan diri kita supaya taklah hati kita kata hitam. Maknanya sebelum 3 hari ada kelas, sebelum 3 hari ada kelas. Kita alhamdulillah masjid ini ada merakamkan. Jadi kalau tak ada kuliah tu boleh tengok rakaman. Jadi itu untungnya lah masjid yang macam ni kan. Masjid yang tak ada rakaman itu memang tak dapat nak belajar lah. Tapi boleh belajar banyak daripada YouTube-nya, daripada internet, banyak boleh. Jadi itu ingatan daripada Imam Ghazali lah, supaya hati kita tak gelap, jangan ada putus. Kalau dapat tiap-tiap hari lagi baik kan. Tapi seumpamanya tak sampai 3 hari kita dah ada ilmu pengajaran yang kita belajar lah. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah pada malam ni kita baca kitab Siraj Salikin, iaitu kita dah sampai ke muka surat 74, iaitu tentang faslun fi bayani tahrimi su'al min ghairi darurah wa adabil faqr al-muttar wa adabul fakiri wal muttar fihi. Ini suatu fasal pada menyatakan haram meminta kepada orang yang daripada orang kaya yang tiada sangat hajat akan harta, dan menyatakan adab orang yang fakir yang sangat hajat yang diharuskan di dalamnya meminta. Maknanya orang kaya haram meminta untuk nak minta sedekah ke minta apa ke kan. Itu yang dimasukkan lah. Jadi kalau kita kata orang kaya ni macam mana orang kaya ni? Kita kalau lihat zakat fitrah, yang kena bayar zakat fitrah adalah orang yang mencukupi belanja dia pada malamnya dan esok itulah. Itu dah kira makna orang yang mampu lah. Orang kaya lah, bukan orang fakir, orang miskin. Maknanya kalau kita tengok
kaedah itu tak ramai orang fakir ni, ya. Tapi mengikut yang ditetapkan oleh pihak pihak kerajaan, dia tu 700 tu dah miskin lah. Kalau itu bolehlah minta sedekah. Ya. Tapi pada Imam Ghazali, orang yang kaya haram minta. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal akhbar dallat ala tahrimi su'al faminha qawluhu sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an zahrin ghaniyin fa innama yastaksuru min jamrah jahannam, min jumari jahannam. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya beberapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ia atas haram meminta atas orang kaya. Ini orang kaya, dia nak juga minta apa semua. Maka setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminta kepada seorang padahal dia orang kaya, maka hanya sesungguhnya menuntut ia membanyakkan bara daripada api neraka Jahannam. Ya. Alhamdulillah, tak jauh. Orang kaya kalau juga dia minta, macam orang miskin dia nak minta, maka dia memperbanyakkan atau menyediakan, ya, bara api neraka Jahannam. Mana untuk dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala walahu ma yughnihi jaa yaumil qiyamah wa wajhu inzamu yataqaqqa wa laysa alaihi lahmun. Artinya, barang siapa meminta dan ada baginya harta yang mengkayakan akan dia, saya datang pada hari kiamat padahal mukanya itu, ya, tulang yang bergerak-gerak, makna dah tak ada dah isi, ya. Muka dia tu daging tak ada, tinggal tulang, ya. Dia kata, saya datang pada hari kiamat padahal mukanya itu tulang yang bergerak-gerak, padahal tiada atasnya itu daging, ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita minta, tapi kalau orang sedekah, orang bagi, tak, itu lain, bukan maknanya kita minta, ya. Jadi kita kat masjid ni kadang ada orang bagi mihun ke, kuih-kuih ke apa kan, tak tahu abang balik dia bagi ke ataupun kita beli. Jadi itu, kalau dia bagi memang itu tidak jadi masalah, bukan kita minta, ya. Kalau kita minta, itu masalah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'fu 'anil nasi wa ma qala wa ma qalla min as-su'al fa huwa khairun. Qalu wa minka ya Rasulullah, qala wa minni. Artinya, peliharakan akan dirimu itu daripada meminta kepada manusia, dan barang siapa sedikit harta padahal kamu meliharakan daripada meminta itu, terlebih baik daripada harta yang banyak yang dapat daripada meminta itu. Maka sembah sahabat, jangan meminta daripadamu ya Rasulullah. Maka sabdanya, dan jikalau daripada aku sekalipun, ya. Jadi begitu apa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang ada kemampuan tapi dia suka nak minta-minta juga. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru kasiran bit'afuh anis su'al wa yaqulu man sa'alana a'tainahu wa man istaghna aghnahu Allah ta'ala wa qala man lam yas'aluna fahuwa ahabbu ilaina. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
kebanyakan ia menyuruh akan seseorang dengan memeliharakan ia daripada meminta kepada manusia. Maknanya Rasulullah gesa supaya umat dia jangan suka meminta. Dan adalah bersabda Nabi, bersabda barang siapa meminta akan kami, nescaya kami beri akan dia, dan barang siapa menuntut kaya ia akan kami, nescaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia. Maknanya disuruh kita meminta juga supaya Allah berikan kesenangan, kemudahan kepada kita. Jadi kalau kita minta, insya-Allah Allah akan mengkabulkan permintaan seseorang itu. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tiada ia meminta akan kami, maka itu lebih kasih kepada kami. Orang yang tak suka meminta itu yang amat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa sami'a Umar radhiyallahu anhu sa'ilan yas'al ba'dal maghrib faqala li wahid min qaumihi ish ar-rajul faghashahu thumma sami'ahu thaniyan yas'al faqala alam akul laka ish ar-rajul qala ashaytuhu fanazara Umar fa iza tahta yadihi makhallatun mamlu'ah khubzan wa faqala lastu sa'ilan walakinnaka tajirun thumma akhadha al-makhallatu wa nasaraha baina yaday ibil sadaqah wa darabahu bid-durrati wa qala la ta'ud. Artinya, dan mendengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan seorang meminta kemudian daripada sembahyang maghrib. Dia dah sembahyang maghrib, kemudian dia mohon mintalah. Maka berkata ia bagi seorang daripada kaumnya, beri olehmu makan akan lelaki yang minta itu. Maka diberi makan ia akan dia. Kemudian mendengar Sayyidina Umar sekali lagi lelaki itu meminta. Maka berkata ia, tiadakah aku berkata akan kamu, beri oleh kamu makan akan lelaki yang meminta itu? Maka berkata kaumnya itu, telah aku beri makan akan dia. Maka melihat Sayyidina Umar itu akan lelaki itu, maka tiba-tiba di bawah tangannya itu pundi-pundi penuh, di dalamnya itu roti. Maka berkata Sayyidina Umar itu akan dia, engkau orang yang minta, tetapi adalah engkau orang yang berniaga. Kemudian maka mengambil Sayyidina Umar itu, bawakan pundi-pundi itu, memberikan ia rotinya itu di hadapan unta yang diperbuat sedekah, dan memalu atau memukul ia akan lelaki itu dengan cemeti, dan berkata ia, jangan engkau kembali sekali-kali akan perbuatan itu. Jadi dia dah ada makanan-makanan tapi masih lagi meminta-minta. Itu sebab kalau kita tengok orang-orang yang minta sedekah tu, kadang-kadang dalam akaun dia lebih banyak daripada apa yang kita ada. Jadi memang kalau pada zaman Sayyidina Umar, dia pukul orang tu, bantai macam mana kau ni datang dah banyak duit lagi, apa dah nak minta lagi. Dan Sayyidina Umar kata jangan datang lagi tempat ini kata. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sungguhnya telah diketahui daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut itu, dan daripada perbuatan Sayyidina Umar itu. Itu dia bawakan hadis-hadis dan cerita Sayyidina Umar itu, dia nak bawakan pengambilan hukum daripada hadis-hadis itu, dan apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar, bagaimana kita nak menghukum. Bahawasanya haram, itu yang didapati daripada hasil hadis-hadis yang dijelaskan, dan juga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar.
Jadi bahawasanya haram atas orang yang mempunyai harta sekedar hajatnya meminta kepada manusia, lagi tiada memiliki harta pemberian orang akan dia. Jadi itu dari kesimpulan dia lah, kesimpulan daripada hadis-hadis dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Haram atas orang yang punya harta sekedar hajatnya, dia ada harta sekadar keperluannya. Haram apa? Meminta kepada manusia, lagi tiada memiliki harta pemberian orang akan dia. Jadi itu dari segi telah didatangkan hukum terhadap orang-orang yang suka meminta padahal dia mampu, dia mempunyai harta, kan. Dan lagi menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan orang yang fakir, yang diharuskan meminta, yang sangat hajat ia, yang demikian dengan katanya. Jadi setelah dia berikan penjelasan tentang orang kaya tapi suka meminta-minta, dan telah didatangkan hukum, maka didatangkan pula tentang orang-orang yang dikatakan fakir ataupun miskin, yang perlu, yang memang perlu daripada makanan dan apa semua lain. Apa penjelasannya? Yang demikian dengan katanya, waqad warada aidan ma yadullu ala rukhsati fi su'al, wa yadullu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam lis-sa'ili haqqun wa in jaa'a ala farasin walau la annahu jaizun lama kana lahu haqqul albatta fa iza alima min jawazi zalika alima anna su'ala innama yarkhasu fihi biqadri darurah aw hajah wa mahma zada ala zalik fala sabila ila ruhsati fihi. Artinya, dan sesungguhnya telah datang pula beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ia atas dimudahkan, makna dibolehkan, diharuskan ataupun dinamakan rukhsah. Rukhsah macam kita sembahyang dalam musafir, 4 buat rakaat boleh buat 2, itu adalah dinamakan rukhsah, makna diharuskan, dibolehkan melakukan sedemikian. Jadi dimudahkan, dirosahkan, yakni diharuskan di dalam meminta itu. Dan dalil yang menunjukkan atas diharuskan meminta itu iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagi orang yang meminta itu hak. Orang yang meminta itu ada hak dia kepada orang yang berkemampuan. Dalam Al-Quran ada mengatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta orang-orang yang mempunyai kemampuan, kekayaan, adalah ada hak kepada orang-orang yang meminta-minta, dan orang-orang yang mahrum, maknanya tidak mendapat apa-apa kekayaan ataupun barang makan, minum dan apa semua. Maknanya orang-orang miskin, orang yang fakir itu ada hak terhadap harta orang kaya. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan sedemikian, bukan pandai-pandai itu. Allah yang mengatakan sedemikian. Orang-orang fakir, orang miskin ada hak dia pada harta golongan orang-orang yang kaya. Kita kalau tengok dalam negara kita,
disebut ada 10 orang kaya, orang terkaya, harta dia ada 7-8 million, 10 million. Itu kalau dia bagi zakat, berapa dia punya pendapatan pusat-pusat zakat di dalam negara kita, memang hebatlah. Memang kalau katalah 10 million bagikan dengan 40, berapa banyak boleh Baitul Mal dapat harta zakat daripada orang-orang kaya. Kalau seorang pun bagi dah banyak dah harta Baitul Mal itu ataupun pusat zakat tadi. Apatah lagi kalau 10 orang, berapa dah. Tahulah dia orang keluar zakat ke tidak, wallahu a'lam lah. Kalau dia orang keluar zakat, memang pusat zakat kaya lah. Okey. Jadi dia kata apa? Dan jika ia datang meminta itu berkenderaan, kita baca balik semula, adalah bagi orang yang meminta itu hak. Dan jika ia datang meminta itu berkenderaan atas kuda sekalipun. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dan jika tiada diharuskan, kalau tidaklah dibolehkan meminta, nescaya tiada dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ialah kadang-kadang dia ada kenderaan seperti unta ataupun keldai, jadi dia ada kenderaannya tapi tak ada duit. Jadi itu sebab Rasulullah kata orang macam tu pun boleh meminta. Dia ada apa tu kereta tapi nak isi minyak tak ada duit. Bolehlah ada kadar put sikit untuk minta pada orang untuk isi minyak dia. Jadi dia kata, dan jika ia datang meminta itu berkenderaan atas kuda sekalipun. Jadi Rasulullah kata boleh dia meminta. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dan jika tiada diharuskan meminta, nescaya tiada dikata oleh Nabi. Kalau tak boleh, takkanlah Rasulullah nak mengatakan begitu. Ada baginya hak sekali-kali, maka apabila diketahui daripada demikian itu hanya senya diharuskan di dalam minta itu dengan sekadar darurat atau sekadar hajat. Maknanya kalau misal kata dia memerlukan pada hari itu katalah RM10 ataupun RM20, jadi dia duduk bawa pot ke, bawa teburung ke, dah dapat dah RM10, RM20 ke, RM30, cukup dah, tak payah minta lagi, kena balik lah. Itu maksud Imam Ghazali kata, sekedar hajat, sekadar perlu. Perlu ni apa? Iaitu misal kata dia memerlukan beras untuk makan berapa banyak. Misal kata kalau dia ada anak, katalah masuk dia sampai ada 10 orang, masuk ibu bapa, anak dia ada 10 orang, berapa yang perlu beras yang dia masak pada hari itu. Kemudian berapa banyak kuah ataupun ikan ke untuk dia masak. Sayur lah semua sekali lah kan. Jadi kalau RM20 tak tahulah cukup ke tidak. Ada 10 orang, anak, termasuk keluarga dia, kemudian beras ada, kemudian beli beras kan, beli daging ke ataupun ikan ke, lauk, cukup tak? Katalah RM20 ataupun RM30. Itu nak kena lihat lah kan, tentang bagaimana keperluan dia hari itu lah.
Tapi orang fakir, dia kalau dapat pun, katalah dah dapat 100 ringgit, dia tak akan balik, dia masih lagi tunggu sampai lah petang apa, lagi banyak dapat kan. Jadi dia kena belajar juga tu, dia kena tahu apakah cara dia nak meminta dia. Dia kata di dalam minta itu dengan sekadar darurat atau sekadar hajat, itu maksudnya perlu lah. Darurat itu keperluan dia lah, atau sekadar hajat dia. Dan manakala ada baginya harta yang lebih atas sekadar darurat atau darurat hajat demikian itu, maka tiada jalan kepada mengharuskan di dalam meminta. Maknanya kalau hari itu dia dah dapat 100 ringgit, esok tak boleh lagi dah, tak boleh tak, nak datang lagi nak minta. Itu dimaksudkan ada. Dia kata, dan manakala ada baginya harta yang lebih atas sekadar darurat, dia dapat dah kumpul, meminta-minta, keperluan hari itu memang dah cukup, keperluan esok pun cukup, kalau 100 ringgit, berapa lama dia boleh belanja. Kalau dah tak ada, baru dia boleh minta lagi. Itu maksud dia lah. Dan manakala ada baginya harta yang lebih atas sekadar darurat, atau darurat ataupun hajat, yang demikian itu, maka tiada jalan kepada mengharuskan. Maknanya tak adalah dihukumkan harus lebih. Kalau dah lebih daripada apa yang diperlukan, maka tak harus dia meminta. Yalah, benda ni bukan mudah nak laksanakan. Orang kaya, kalau Rasulullah ada mengingatkan, kalau dah dapat 1 gunung emas, dia nak lagi 1 gunung emas lagi. Kalau dah dapat 2, nak lagi 3. Itu memang Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah memang hiaskan manusia itu suka kepada iaitu zuyyina linnas hubbus syahawat, sukakan syahwat. Syahwat di sini Rasulullah Allah sebutkan apa dia, kesukaan manusia. Syahwat itu makna kesukaan juga lah, maksud boleh. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Allah sebut perempuan, wal banin, dan juga anak-anak. Itu memang dikendaki. Kita kalau maknakan syahwat itu hanya seks, tak betul. Syahwat yang disebut dalam Al-Quran ini, hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, iaitu emas, perak, wal khail, dan juga kenderaan. Jadi itu semua dinamakan syahwat. Tapi kebanyakan kepahaman kita, bila syahwat, seks sajalah. Tak ada maksud pada benda yang lain. Jadi Al-Quran mengatakan, ya memang dari segi perempuan itu seks. Begitu juga syahwat itu termasuklah anak. Anak kita suka, kita gembira. Adanya isteri, adanya anak, adanya harta kekayaan, adanya kenderaan. Itu semua dinamakan syahwat. Jadi kemudian maka menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah akan kadar orang yang fakir yang diharuskan meminta. Apakah kadar yang dikatakan harus orang fakir meminta? Wa iza arafta anna as-su'ala yubahu li darurah fa'lam anna syai'a imma an takuna muttarran ilaihi aw muhtajan ilaihi hajatan muhimmah aw hajatan khafifah aw mustaghnin anhu fahazi arba'atu ahwal. Artinya, apabila engkau ketahui bahawasanya meminta itu diharuskan,
sekira-kira darurat, iaitu perlu, atau sekira-kira hajat, maka ketahui olehmu bahawasanya sesuatu kepadanya ada kalanya bahawa sangat muttar kepadanya. Ada kalanya keadaan orang tu sangat memerlukan, yakni sangat hajat yang tak dapat tiada daripadanya, atau sangat hajat kepadanya, hajat yang dicita-cita, atau hajat yang ringan daripadanya, atau sesuatu yang terkaya daripadanya, maka adalah perhimpunan itu 4 kelakuan ataupun 4 keadaan. Adapun kelakuan pertama ataupun bahagian yang pertama yang sangat muttar itu, makna sangat memerlukan itu, maka iaitu menyebutkan Imam Ghazali rahimallahu taala dengan katanya ammal muttaru ilaihi fahuwa su'alul ja'i inda khawfihi ala nafsihi mautan aw maradan, wa su'alul 'ari wa badanihi maksyufun laisa ma'hu ma yuwarihi wa huwa mubahun mahma wajadta baqiyat asyurut fi su'al bikauni mubahan, wal mas'ul minhu bikaunihi radiyan fil batini, wa fis sa'ili yakunu bikaunihi ajizun 'anil kasbi, fa innal qadira 'alal kasbi wa huwa battal laisa lahu su'al illa iza istaghraka fi talabil ilmi awqatihi, wa kullu man lahu had fa huwa qadirun 'alal kasbi bil waraqah. Artinya, adapun orang yang muttar, makna orang yang memerlukan sangat kepada meminta sesuatu itu maka iaitu seperti meminta orang yang lapar ketika takut ia daripada mati atas dirinya jikalau tiada makan itu. Jadi itu dikatakan orang yang memang perlu sangat, itu muttar kata. Kalau tak dapat, boleh membawa kepada maut ataupun sakit, ya. Atau ia takut jadi sakit jikalau tiada makan itu, seperti meminta orang yang bertelanjang dengan badannya itu terbuka padahal tiada sertanya kain yang menutupi akan dirinya. Dan adalah kelakuan yang dua perkara ini diharuskan oleh syarak meminta itu, manakala didapat segala syarat yang lagi akan datang di dalam sesuatu yang dipinta itu, yakni dengan keadaannya itu suatu yang harus, dan adalah orang yang dipinta daripadanya itu redha ia di dalam batinnya, di dalam memberi akan dia itu. Dan lagi disyaratkan orang yang minta itu dengan keadaannya itu lemah daripada berusaha. Maka kerana bahawa orang yang kuasa atas berusaha dan adalah ia bersia-sia jua, maka tiada harus baginya meminta, melainkan apabila dihabiskan waktunya itu di dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu memberi manfaat, ilmu yang beri manfaat, maka iaitu diharuskan ia meminta akan sekedar hajatnya, makna keperluannya. Dan jikalau ia kuasa berusaha sekalipun, orang yang menuntut ilmu ni walaupun dia badan kuat apa semua, tapi dia kerana menuntut ilmu, dan ilmu yang dituntut itu adalah ilmu yang bermanfaat, maka harus dia dapat, dia boleh meminta lah. Dan tiap-tiap orang yang ada baginya itu kepada ini menyurat kepandaian, dan tiap-tiap orang yang ada baginya itu kepandaian menyurat,
maka iaitu kuasa atas berusaha dengan mengambil upah, menyurat ataupun menulis. Maka jika tiada ia masyghul, tiada dia sibuk di dalam mengamalkan tarikat yang membaikkan hatinya, maka tiada harus ia meminta. Jadi itu jadi itu nak meminta orang yang memang perlukan, kalau macam mana pun ada dikatakan syarat-syaratnya. Ada dia punya peraturan dia tu Orang yang nak minta, orang yang dia nak minta tu, seorang yang dia nak meminta, orang itu adalah dikatakan redha. Redha maknanya dia tak persoalkan. Ada je orang nak minta apa semua dan memang dia tengok orang tu berhak dapat, maka dia bagi dengan redha, maknanya suka hati, tidak dengan paksaan. Dan orang yang nak meminta ni memang sebagaimana dikatakan tadi, kalau tak dapat makan boleh mati. Kemudian tak ada kain, tak ada pakaian untuk menutup auratnya. Maka orang yang macam tu dia tu memang perlu sangat dan harus dia berusaha untuk meminta kepada orang lain. Itu keadaan bahagian yang pertama. Adapun kelakuan kedua, iaitu kumpulan ataupun bahagian yang kedua, iaitu orang yang sangat hajat makan sesuatu yang sangat dicita-citanya itu, tetapi belum sampai hajatnya itu sekadar darurat. Dia nakkan sesuatu itu, memang bercita-cita sangat nakkan, tetapi tak sampai lagi dia punya hajatnya itu, tak dapat lagi nakkan menyempurnakan hajatnya itu, sekadar daruratnya tersebut dahulu itu. Maka itu menyebutkan Imam Ghazali rahimahullah dan katanya wa ammal muhtaju muhimmatun fakal maridil ladzi yahtaj ila dawa laisa yazharu khawfuhu law lam yasta'milhu walakinnahu la yakhlu an khawfin wa kaman lahu jubbah la qamis tahtaha fi syita wa huwa yata'azza bil bard ta'azziyan la yantahi ila haddid darurah wa kadzalika man yas'al li ajli al-kara wa huwa qadirun ala masyi bi masyaqqati fa hadha aidan yanbaghi an yastarsala alaihi al-ibaha li'annaha aidan hajah muhaqqaqah walakinna as-sabra anhu aula wa huwa bis-su'al tarikun lil aula wa la yusamma su'alahu makruhan mahma sadaka bis-su'al wa qala laisa tahta jubbati kamis wal bar yu'zini hadha atiqahu walakin yashukku alayya fa idza sadaka fa sadakahu yakunu kafarah li su'alihi insyaallah taala. Jadi bagaimana dia kata bahagian yang kedua tadi. Bahagian yang pertama tadi kita dah tahu dah, memang orang ni perlu sangat. Kalau tak dapat boleh membawa kepada maut, boleh tak boleh nak menutup aurat apa. Bahagian yang kedua, Nabi mengatakan ada pun orang yang sangat hajat itu suatu hajat yang dicita-citanya itu. Dia bercita-cita nak akan menutup. Maka iaitu seperti orang yang sakit yang hajat kepada ubat. Dia hendakkan sembuh tapi tak dapat ubat. Apa yang dicita itu tak dapat. Suatu hajat yang cerita itu, maka iaitu seperti orang yang sakit yang hajat kepada ubat padahal tiada zahir takutnya akan penyakitnya itu jikalau tiada memakai akan ubat. Tetapi tiada sunyi daripada sedikit takutnya itu, dan adalah hal ini diharuskan ia meminta akan suatu yang menyampaikan hajatnya itu. Maknanya orang yang macam ni boleh dia meminta untuk nak dapatkan misal kata ubat untuk menyembuhkan penyakit itu. Tetapi jikalau ia sabar, jikalau ia sabar daripada demikian itu dan tiada minta akan hajatnya itu, nescaya terlebih aula baginya.
Kalau mampu dia sabar, tak meminta, itu dia lebih aula, maknanya lebih utama, ya, ataupun lebih baik lah. Jadi itu bahagian yang kedua lah kan. Jadi insya-Allah kita akan huraikan lah minggu akan datang tentang persoalan yang selanjutnya lah. Jadi kita berhenti kepada bahagian yang kedua itulah, insya-Allah. Jadi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma'ahli qudri unsa wa zakar Rabbi wa fiqna wa fiqhum lima. Taratadi qawlan wa fi'lan karama warzuqan kull halalan daima. Al-akhilla atqiya ulama nahza bil khairi nuqfa kull syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birrida minkal uyun waqdi Rabbana kulla duyun kabdan ta'diyana rusulul manun waghfir istura'an ta'akrama man satar wa salatullahi tawisan mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kirami syurafa wa ala sahbil masabihil urar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.